Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Faqala asy-syaikhu asy-syarih Muhammad الشربيني الخطيب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. تقسيم الطهارة إلى واجب ومستحب. تنقسم إلى واجب كالطهارة عن الحدث ومستحب كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة. ثم الواجب ينقسم إلى بدني وقلبي، فالقلبي كالحسد والعجب والكبر والرياء. قال الغزالي رحمه الله تعالى: معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين يجب تعلمه، والبدني إما بالماء أو بالتراب أو بهما كما في بلوغ الكلب، أو بغيرهما كالحريف في الدباغ، أو بنفسه كانقلاب الخمر خلا. Jadi kata Syekh Abi Syuja' rahimahullah ta'ala, Kitabut Taharati, Kitabut Taharati. Jadi dia masih lagi bahas tentang makna at-taharah. Selesai dahulu makna at-taharah. Sekarang ni taqsimut taharah, pembahagian bersuci itu ila wajibin wa mustahabbin, kepada yang wajib dan juga pada yang mustahab, yang sunat. Jadi bila belajar fiqh itu dia ada kaitan dengan ilmu usul fiqh. Jadi ini dipanggil al-ahkam at-taklifiyah. Hukum taklifi. Hukum taklifi itu ada 5 lah. 5. Untuk jumhur lah. Iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan juga harus. Jadi hukum taklifi. Setiap perbuatan manusia tidak terlepas daripada 5 hukum yang tersebut. Di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji, kitab Syafi'i yang terkenal itu, yang disusun oleh 3 ulama mutaakhir ini, 3 ulama contemporary lah dipanggil. Ini yang mudah sangat kitab dia itu. Di depannya dia mengemukakan takrif-takrif yang mudah tentang wajib, makna wajib, makna sunat dan seumpama. Baik. Jadi wajib lebih kurang ni ialah ma talaba syari' fi'lahu ala wajhi al-hatm wal ilzam. Haitsu yatarattab ala fi'lihi imtithalun li amrillahi wa thawabun. Lebih kurang itu maknanya. Kurangnya ialah wajib ialah perkara yang Allah Ta'ala perintahkan. Perkara yang Allah Ta'ala perintahkan dengan perintah yang pasti, makna perintah itu mesti dibuat. Sekira-kira kalau kita buat perintah tersebut, maka kita telah telah menunaikan perintah Allah Ta'ala. Dan hasilnya, kesan daripada itu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan kepada kita dengan pahala. Dengan pahala. Dan sekiranya kita meninggalkannya, maka Allah Ta'ala akan murka dan Allah Ta'ala akan memberi balasan dosa. Itu makna pada wajib. Dan makna pada sunat pula ialah apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada kita. Tetapi dengan perintah yang bukanlah satu kemestian. Sekira-kiranya kalau kita buat, maka kita telah menjunjung perintah Allah Ta'ala dan mendapat pahala. Dan sekiranya kita meninggalkannya, maka kita tidaklah dikira berdosa. Tidaklah dikira berdosa. Itu makna mustahabbun.
Jadi mustahab ni makna sunnah. 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 Jadi sunnah itu banyak makna. Sunnah. Kalau kita belajar bagi hadis, mana? Ta'rif sunnah, al-hadis. Kadang-kadang makna sunnah itu ialah al-hadis dari Nabi SAW. Makna asal dia al-tariq, jalan. Jalan yang biasa orang ikut tu. Itu as-sunnah. Itu sunnah perjalanan. Okey. Kemudian kadang-kadang dia panggil sunnah itu lawan pada bid'ah. Ni kalau sunnah ni begini. Tapi yang biasa orang begini itu panggil bid'ah. Sunnah bermakna lawan pada bid'ah. Kadang-kadang makna sunnah dengan makna takrif ni iaitu bukan yang wajib tapi yang sekiranya ditinggalkan maka tidak berdosa. Tapi kalau buat dapat pahala. Itu yang kita kena belajar. Itu dia. Ini mustahab. Setengahnya mendetailkan lagi sunnah itu ada tahap dia sampai mustahab, ada yang tak sampai. Dan seumpamanya. Okay. Baik. Jadi tahara itu ada pembahagian dia. Pembahagian dia dulu ada satu pembahagian iaitu pada nama yang najasah. Itu najasah pembahagian najis pula. Ada najasah najis, najis tapi najasah apa nama ni hukmiyah ada juga ada najasah ainiyah itu pembahagian. Ini kita tengok dia punya pembahagian dia. Yang ni pembahagian dia tanqasimu wa tanqasimu. Dan terbahagilah oleh siapa tu? Itu domain mustatir. Fa'in domain mustatirun takdiruhu hiya. Takdiruhu hiya ya'udu ila at-taharah. Maknanya dan terbahagilah taharah itu kepada yang wajib. Taharati anil hadas seperti bersuci daripada hadas. Itu wajib. Bersuci daripada hadas. Ada hadas. Kita nak semayang. Yang mana? Jadi kenalah hilangkan hadas. Maka menghilangkan hadas untuk sembahyang tadi, maka itu hukumnya wajib. Tanqasimu at-taharatu ila al-wajib, ila wajibin wa mustahabbin. Kemudian ada juga yang sunat. Taharah yang sunat. Katajdidil wudu'i, seperti memperbaharui wudu'. Jadi wuduk dah ada, kemudian dah masuk pada waktu yang baru. Jadi sunatnya ialah memperbaharukan wuduk tidak batal lagi. Hadas tidak berlaku kerana tidak berlaku perkara yang apa namanya yang menyebabkan hadas, tak berlaku lagi. Oleh kerana itu dalam keadaan suci. Walaupun begitu disunatkan tajdidil wudu. Jadi galakkan untuk membaharukan wuduk dalam keadaan tak ada hadas. Itu maknanya mustahab, sunat, mustahabun. Wal aghsali al masnunati, iaitu mandi-mandi yang sunat. Mandi sunat ada banyak nanti di depan dia bilang mana dia mandi sunat. Kalau mandi sunat itu kalau ini mandi untuk pergi sembahyang Jumaat, kalau mandi hari raya, mandi banyak adalah kisah mandi yang sunat. Itu akan diceritakan. Mandi wajib, itu yang wajib. Jadi ada taharah dalam bentuk yang wajib, ada taharah juga dalam bentuk yang sunat. Okay. Tsummal wajibu yanqasimu ila badaniyyin wa qalbiyyin. Kemudian yang wajib itu ini kebanyakan ulama kata dia sebut ini tsummal wajib. Dia disebut wajib saja, yang sunat tak masuk. Sebenarnya masuk sekali lah. Tsummal wajibu wal mustahabbu yanqasimani. Gitu maksudnya. Tapi dia sebut wajib, ini sebagai umum dia lah, ambil aghlab, ambil maknanya kebanyakan yang wajib lah. Wajib. Tsummal wajib wal mustahabbu, sama ada yang wajib ataupun yang sunat itu yang qasimu terbahagi ia ila badaniyin wa qalbiyin, terbahagi ia kepada yang berbentuk badani, kepada badan, wa qalbi yang berbentuk pada hati. Jadi yang dikehendaki dengan badani itu di sini yang nyatanya ialah nama badan ini zahirah, yang zahir. Wa qalbiyin yang batin. Yang zahir ni yang boleh nampak dengan panca indera, gitu Yang batin itu apa nama ni ada kekotoran penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit jiwa. Itu yang qasim ila badaniyin wa qalbiyin, atau yang qasim ila zahirin wa ma'nawiyin, ila zahirin
wa ma'nawi atau ila zahirin wa batinin. Boleh baca tu. Takdir dia lah. Maknanya badani tu maknanya benda yang nampak. Benda yang nampak seperti najis. Itu nampak tu. Qalbi. Qalbi itu yang batin. Yang batin itu satu dari segi maknanya seperti hadas. Hadas itu dia tak nampak. Dalam masa yang sama juga, dalam masa yang sama juga, dalam masa yang sama juga, perkara yang berkait dengan penyakit hati. Qalbi, jadi ni yang nak ditumpulkan. Jadi lebih kurang ni yang najis dengan hadas itu termasuk di dalam yang namanya perkara yang diketahui umum, yang nyata. Walaupun hadas tu tak nyata, tak nampak. Tapi sebab-sebab ni nyata, dan kena buat itu boleh nampak dengan mata kasar. Orang dah terkentut, dah dengar dah dia kentut, tiba-tiba nak semayang. Maka kita tak bolehlah semayang, kita bolehlah halang ni daripada semayang, berdosa lah. Jadi dia kena ambil air semayang dahulu. Ini ada batin, yang batin yang nak ditumpulkan di sini. Fal qalbi, dan yang jenis hati. Qalbi, jenis hati. Sebut qalbun. Jadi qalbun ni jantung. Kalau terjemah bahasa Arab dia jantung. Tapi sebut dalam banyak Quran sama sekali dengan qalbun bermakna jantung yang berfikir, maknanya akal. Akalnya adalah perbahasan para ulama. Aklun, qalbun, fuadun, apa maknanya sekali. Lebih kurang walaupun maknanya jantung tapi yang dikehendaki ialah makna akal. Qalbi, ada yang orang panggil yang jenis maknawi tadi, kotor juga. Kal hasadi, seperti hasad, rasa dengki. Wal ujub dan ujub, wal kibr dan juga sombong, wal riya dan juga menunjukkan. Jadi ini pun kena bersihkan. Ini penyakit hati dipanggil amradu al-qulub. Amradu al-qulub. Jadi ini perbahasan Imam Al-Ghazali panjang dalam bahagian. Jadi penyakit hati, penyakit hati. Jadi penyakit hati ini jenis apa? Yang jenis ada dalam hati dan dia memakan amalan. Menyebabkan tidak dapat pahala. Walaupun selesai tanggungjawab tapi tak dapat pahala. Dengan sebab-sebab yang berlaku. Maka diberilah di sini empat ni sebagai apa ni? Empat ni sebagai contoh saja. Yang besar banyak lagi lah. Penyakit hati. Jadi ada penyakit hati tadi menyebabkan hati tidak suci, tidak bersih. Bila hati tidak bersih, maka Allah Ta'ala itu tidak terima amalan. Tidak terima. Walaupun sah amalan tapi tidak diterima oleh Allah Ta'ala, tidak diberi pahala. Jadi untuk menjadikan amalan itu diterima oleh Allah Ta'ala, maka dia kena selesai rukun dan syarat dia dulu. Syarat kena selesai, rukun selesai. Maka barulah ada perbahasan terima atau tidak terima. Yang terima ni yang ikhlas maka Allah Ta'ala terima. Kalau tidak ikhlas, bercampur dengan penyakit-penyakit yang banyak, maka ada yang Allah Ta'ala tidak terima. Ada yang Allah Ta'ala terima sebahagian dan adalah punya pembahagian ni dibahaskan oleh ulama-ulama tersebut. Baik. Kal hasadi, al-hasad. Hasad itu apa dia? Hasad dengki, itu panggil dengki. Tapi kita orang lain panggil hasad dengki. Itu gabungan antara Arab dan terjemahan sekali. Hasad dengki. Hasad itu maknanya dengki lah. Apa maknanya dengki? Dengki itu ialah kita tengok orang ada satu nikmat pada dia. Kemudian kita pun jadi geram. Kita pun berharap supaya nikmat dia itu hilang. Kita harap kita dapat nikmat yang dia dapat tu dapat pada kita. Dan orang tu tak dapat lagi nikmat. Itu dipanggil dengki. Dengki. Kalau orang itu contohnya dapat harta. Jadi kita nak dapat harta itu, nak dapat harta juga. Dan kita berharap orang itu dah tak dapat harta, jadi miskin. Gitu. Orang itu dapat satu nikmat, dapat kebun sekali, kita berdengki. Dengki macam mana? Kalau boleh, kita tak nak bagi dia dapat kebun. Tapi kita nak pula. Kita nak
kebun tadi. Dan kita nak orang itu, kita tak nak bagi dapat. Kalau tak dapat kat kita pun, jangan dia dapat. Itu ni orang hasad dengki. Jadi hasad dengki ni teruk lah tu. Dan dia menyebabkan orang yang hasad dengki tadi hilang segala pahala. Sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatabah. Sesungguhnya hasad dengki itu memakan segala kebajikan. Kita buat kebajikan banyak ni. Ada tolong orang, ada menyambung silaturahim, ada baca Quran, ada qiyamul lail, ada sekali banyak kita buat. Tapi semua sekali dimakan. Al-hasad, hasad yang ada dalam hati tadi memakan semua pahala tadi, kebajikan. Ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar, sebagaimana api memakan al-hatabah, akan kayu api. Jadi api dimakannya mana kayu api? Dia makan, dia bakar sampai habis. Sampai tak ada apa. Jadi itu hebatnya hasad dengki. Dia menyebabkan zahirnya seolah-olah kita ada bekalan negeri akhirat. Tapi hasad tadi telah memakan semuanya sehingga tak ada lagi yang tinggal melainkan debu-debu yang berterbangan. Kerana itu orang yang berpenyakit hasad dengki ini mestilah dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha mengubah keadaan. Baik. Kemudian bila kita tak dengki pada orang, orang dengki pada kita. Orang yang berdengki pada kita itu akan menyusahkan kita dengan banyak sekali. Kita dapat keputusan seperti yang baik. Dia dengki pada kita. Dia dengki. Kita tak tahu pun dia dengki. Dia dengki. Nak menghilangkan macam mana tak boleh hilang, tapi dia tak puas hati. Dia pun buatlah perkara yang menyebabkan menyusahkan kita. Itu orang berhasad dengki. Kita pun tukar langsir rumah. Dia dengki. Bukan kita minta duit dengan dia, tapi dia tengok kita tu ada tukar langsir, dia dengki. Itu ada dalam hati dia. Kita pun tak tahu dia dengki. Lepas tu dia buatlah pernyataan yang menyusahkan kita. Dengan harapan ni supaya nanti langsir kita pun nanti pakai langsir lama tu. Maknanya dia nak merosakkan nikmat yang ada tu lah. Ini menyusahkan. Menyusahkan. Kita beli rumah. Apa dia tak puas hati kita beli rumah. Pastilah orang cari rumah, nak duduk rumah sekali. Dia tak puas hati. Apa dia dah ada rumah, tu tak ada rumah lagi. Kadang-kadang dia pun ada rumah. Pasal apa orang boleh dah beli rumah? Tak masalah, dia fikir pasal orang. Dan tak ada kaitan dengan dia. Tapi orang yang didengki tadi maksud dia akan jadi susah. Dengan sebab ada orang yang dengki. Ada satu orang yang dengki pada dia. Jadi dia pun tak tahu ada orang dengki. Jadi dia kalau dia tahu aku dengki kat kau, senang. Aku nak buat. Tiba-tiba tengok orang ni tiba-tiba dah muka masam. Tiba-tiba dah memburukkan di belakang. Kenapa? Kerana dengki dengan nikmat yang dia dapat. Oleh kerana itu kita berdoa dengan orang panggil Al-Mu'awwidah. Dengan surah apa nama ni? Surah An-Nas. Surah panggil lepas habis surah An-Nas. Sebelum itu 30 atau 70. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Surah Al-Falaq. Ini adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung juga ya Allah dengan orang yang ada penyakit hasad dengki nanti. Aku berlindung dengan Engkau ya Allah daripada ada orang yang hasad dengki. Idza hasad, apabila telah datang rasa dengki dia, dia rasa dengki susah kita. Kita pun tak faham pasal apa dia hasad. Jadi kisah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni Allah Taala yang bagi. Dia orang hasad dengki ni macam mana? Dia tak puas hati dengan pembahagian Allah Taala. Itu teruk sekali. Allah Taala bagi. Kenapa boleh dia tak puas hati? Tak boleh lah. Allah Taala dah bagi pada kawan. Okey lah. Allah Taala bagi nikmat yang lain pada kita. Insya-Allah. Tapi kita dengki gitu sampai nak mengharapkan orang tu hilang dia punya apa nama ni nikmat dia. Dan kita rasa suka dia hilang nikmat tadi. Itu penyakit hati yang berat. Menyusahkan diri kita sendiri. Tak sebab baik kita ambil hal tentang urusan kita pada ambil hal tentang urusan orang lain, sibuk nak
apa nama, hilangkan dia punya nikmat. Itu dia. Tapi kita gitulah, kita jangan hasad dengki, dan kita juga minta dengan Allah Ta'ala jangan orang berdengki pada kita. Dengan itu kita janganlah buat perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang yang itu dia mungkin akan menyebabkan dia berdengki pada kita. Jangan. Itulah maknanya ada setengah-setengah benda nikmat Allah Ta'ala beri, jangan bagi tahu semua orang. Benda yang kita nak, kereta baru masuk dalam Facebook. Menyebabkan ada setengah orang suka bagus, ada setengah orang dia dengki. Menyebabkan dia dengki, dia tahu dia dengki. Dia kena tengok keadaan. Kena tengok keadaan. Nak mensyukuri nikmat itu ada juga. Tapi dalam keadaan kita berkeadaan mensyukuri nikmat, tiba-tiba ada orang yang berhasad dengki. Maka kena berpada-pada dalam bahagian menunjukkan apa namanya rahmat Allah Ta'ala, nikmat Allah Ta'ala berikan pada kita. Itu setengah perkara kita kena tutup juga. Allah waliyadzubillah minal hasad. Orang ada hasad dengki tak aman hidup. Orang yang kena dengki jadi tak aman, tak pasal-pasal. Macam mana nak selesai masalah, kena kawan tu berobat hati. Nak buat macam mana, maka seruahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan penyakit dia tadi berubah. Berubah. Itu makna hasad. Dan Nabi kata la hasada illa fitnatain. Tidak boleh berhasad dengki melainkan dalam keadaan dua perkara. Ini dua perkara yang terbaik kepada Allah. Ini rajulun allamahu Allahu al-Quran. Allah Ta'ala mengajar pada mereka itu akan Quran. Ini dia pandai Quran. Fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Maka dia membacalah Quran sepanjang malam dan juga sepanjang siang. Ini sepanjang masa dia baca Quran. Fasami'ahu jarul lahu. Maka jiran dia dengar dia baca Quran tadi. Faqala, maka jiran dia pun berkata, laitani, kalaulah aku utitu mithla ma utiya rajulu. Kalaulah aku diberi juga dengan nikmat seperti orang tadi jiran aku itu diberikan akan dia dengan nikmat itu. Nikmat apa? Nikmat dapat pandai. Fa'amiltu mithla ma ya'malu. Maka aku pun beramalah sebagaimana dia beramal. Jadi maknanya dia nak nikmat tadi, dia berharap Allah Ta'ala bagi nikmat orang sebelah tadi kepada dia. Tapi bukan dia nak rampas supaya orang jadi tak pandai, tapi supaya dia pun boleh beramal sama seperti kawan tu juga. Jadi kalau hasad begitu, dibolehkan. Itu hasad yang begitu, Nabi SAW merupakan hasad yang baik. Warajulun, yang kedua, warajulun atahullahu malan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang Allah Ta'ala beri kepadanya dengan harta, beri harta. Fayuhlikuhu fil haqqi. Maka dia gunakan harta itu di atas kebenaran dan kebaikan. Bagi sedekah, bagi tanggungan dia. Macam-macamlah dia buat perkara yang baik dengan harta yang banyak tadi. Faqala rajulun, maka ada seorang dia pun berkata, laitani utitu mithla ma utiya rajul. Alangkah baiknya kalau aku juga diberi harta seperti orang itu dapat harta banyak. Allah Ta'ala beri rezeki banyak pada dia seperti beri rezeki kawan. Alangkah baik. Jadi berharap supaya dia dapat juga. Dia berharap dia dapat juga, tapi dia tak harap kawan dia hilang harta, bukan. Dia kawan dia dapat harta, aku pun dapat harta juga. Gitu. Kemudian fa'amiltu misla ma ya'malu. Maka aku pun beramal seperti mana dia itu beramal. Maknanya dia banyak sedekah, dia keluarkan zakat, dia menunaikan hak-hak pada fuqara dan masyarakat, dia bantu orang susah, dia bantu orang nak belajar, dia bantu ni, banyak bantu. Maka harta itu jadi harta yang bermanfaat untuk dia dan untuk orang lain. Maka ini dipanggil hasad dalam bidang ilmu dan hasad dalam bidang harta tadi. Yang macam mana? Iaitu bukanlah kita berharap untuk
hilang apa nama ni, hilang kawan tu hilang dia punya nikmat, bukan, tapi nak dapat nikmat semacam dia supaya sama-sama berbuat kebaikan, maka itu dipanggil ghibthah. Namanya ghibthah, hasad yang dibolehkan. Sebenarnya bukan dua sajalah, banyak lagi lah yang baik. Kemudian kita nak tiru dia, tujuan dia bukan nak bagi hilang, tu yang hasad. Kalau tak niat bagi hilang, nak tiru, nak jadi macam dia, maka yang itu dibolehkan. Itu kata berlomba-lomba untuk kebajikan. Panggil al-munafas, berlomba-lomba untuk kebajikan. Maka setengah ulama kata ada kecuali juga lah, boleh juga hasad dengki pada orang kafir yang menggunakan harta dia untuk menghancurkan Islam. Kita boleh berharap harta dia hilang. Itu adalah bahasan yang jauh sikit. Lebih kurang ni maknanya jangan hasad dengki. Dan tak jauh lah kalau ada orang yang berdengki dengan kita. Wal ujubu, dan ujub. Ujub maknanya rasa hebat pada diri sendiri. Ini tak berhajat pada orang. Al-kibru ini rasa hebat pada diri sendiri dan nak menunjuk pada orang. Al-kibru. Al-kibru dia ni rasa hebat. Yang rasa hebat tu dia nak suruh orang lain rasa supaya tu rasa hebat. Dia boleh berbangga diri lah. Jadi al-ujbu ni dia bangga diri, kalau tak ada orang pun dia semua orang syok sendiri. Ni aku tengok ni bangun qiyamul lail. Itu. Mana dia anak Melayu, jarang anak Melayu bangun qiyamul lail. Jadi itu ujub. Ada bangun apa itu? Panggil ujub. Allah maafin, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita dari penyakit ini. Rasa apa? Rasa syok sendiri, rasa bangga dengan amalan-amalan kebajikan. Amalan kebajikan. Amalan kebajikan. Tapi tak ingat yang sebenarnya Allah Ta'ala beri taufik pada dia. Tak ingat. Jadi lupa pada siapa yang beri taufik supaya dia boleh bangun malam, supaya dia boleh baca Quran, supaya dia boleh mengajar, supaya dia boleh buat segala kebajikan. Siapa yang beri taufik? Siapa yang mencampakkan hati dia taufik? Yang boleh dia yang nak buat, dia berjaya buat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bagi taufik. Mana orang yang berilmu, Allah Ta'ala tak beri taufik pada dia untuk jadikan ilmu dia bermanfaat pada orang lain. Orang yang Allah Ta'ala berikan sihat tubuh badan sekali, tapi Allah Ta'ala tidak taufikkan dia untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala, untuk gunakan tenaga dia itu untuk Allah panggil pada agama Islam. Banyak-banyak orang yang sihat seperti biasa tapi tak pergi ke masjid dan seumpamanya dalam keadaan-keadaan ada COVID dia tak ada taufik. Jadi kalau Allah Ta'ala beri taufik, maka kita boleh buat kerja-kerja besar, amalan-amalan besar di dalam agama yang dapat pahala besar, membantu orang miskin, membantu anak yatim, menguruskan orang susah. Itu semua kerja-kerja besar. Itu dia, kerja-kerja besar. Boleh belajar ilmu, boleh bersabar dengan diri dan seumpamanya. Allah Ta'ala bagi taufik. Jangan lupa Allah Ta'ala bagi. Jangan rasa syok sendiri, hebatnya aku. Tak ada orang yang boleh mengaji Quran sehari sampai 5 juzuk. Imam Syafi'i bolehlah sehari habis satu Quran. Tak ada yang sebutkan sekarang ni, maknanya akulah. Itu yang paling ujub, rasa bangga dengan diri sendiri. Ini merosakkan pahala amalan, merosakkan amalan. Jangan jadi ujub. Wal kibru, al-kibr maknanya sombong ataupun besar diri, membesarkan diri, bangga diri. Ini bahaya sekali. Ini penyakit iblis. Ini penyakit iblis. Tak boleh bangga. Sebut dalam satu hadis Nabi SAW. Ini adalah merupakan pakaian. Kesombongan itulah pakaian. Siapa yang tarik pakaian itu maknanya cakap kiah tu kan. Kiah ayat syariat. Maka kosong tuhu, maka aku akan bermusuh dengannya. Nak lawan dengan mana musuh Allah Ta'ala tak boleh. Ini tak agak kita dhaif Allah Ta'ala Maha berkuasa. Tak terlawan. Jadi berat lawan dengan Allah Ta'ala ni berat. Sombong jangan tak sombong dengan Allah Ta'ala. Jadi jangan jadi sombong. Ilmu banyak dari iblis. Pun sesat ini. Tidak berlaku taat itu. Kena ada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Sulaiman. Pemerintahan dia luas. Manusia saja, jin, binatang semua di dalam taklukkan dia semua sekali. Tapi tidak sombong. Kita ada harta sikit saja nak sombong. Tak padam, tak padam. Sombong tak padam. Sedangkan Allah Ta'ala yang beri nikmat. Allah Ta'ala nak ambil bila-bila masa saja. Jangan sombong. Kalau sombong jadi macam tu. Sombong. Bahaya. Sombong. Seperti Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada walaupun sebesar zarah saja rasa sombong. Ya, rasa sombong. Masih lebih sedap. Qala rajulun, maka ada seorang sahabat Nabi SAW yang bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, seseorang itu biasanya dia itu suka ada pakaian yang baik, dan kasut ataupun selipar yang baik, dia suka. Adakah itu pun takabur pakai baju cantik, pakai kasut cantik, adakah itu takabur juga? Itu maknanya yang nak katakan bahawa apa nama ni, adakah itu juga merupakan takabur? Sabda Rasulullah SAW, Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Sebenarnya Allah Ta'ala itu cantik, kan dia suka pada kecantikan. Maknanya pakaian yang elok Allah Ta'ala suka, tapi jangan disertakan dengan kibrun. Itu pakaian yang elok itu Allah Ta'ala suka, cantik itu tidak semestinya kita menjadi takabur. Bukan. Al-kibru, ini hadis dalam Al-kibru, ada dia pada Al-kibru, sabda Nabi SAW, Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nasi. Batrul haqqi maknanya mengingkari akan kebenaran. Itu sombong. Ini dah kita dah tahu dah itu benar. Tapi tak boleh kita kata salah. Tak betul. Nah, itu sombong. Sombong daripada kebenaran. Wa ghamtun nas, dan memandang hina orang lain. Kita pakai baju semua, kita baju. Itu baru jadi sombong. Itulah di sini perbahasan dia tentang sombong. Jadi jangan jadi sombong. Sombong ni tak ke mana. Lama-lama mati. Okey. Wariya'u, dan riya'. Riya' ni macam mana? Senangnya kata Imam Ghazali, wa ibadatullahi wa iradatul al-qalbi. Wa ibadat kepada Allah, tapi kehendaknya nak dapat pujian daripada makhluk. Buat ibadat sedekah tapi nak suruh sedekah ni tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tapi bukan mendekat diri kepada Allah Ta'ala. Nak orang kata kita orang yang orang yang pemurah, orang yang dermawan. Itu dia. Jadi itu orang panggil mura'i. Riak tu mura'i, orang yang menunjuk. Tujuan dia, kalau itu adalah beberapa tanda kalau orang ramai, dia jadi senang lah. Kalau orang tak ada, dia tak ada lah. Itu riak. Riak. Menunjuk. Menunjuk. Kalau orang tak ada, itu tanda. Riak tu maknanya buat ibadat, tapi niat dapat pujian orang. Ada tanda dia, itu adalah tanda-tanda. Katanya, kalau orang tak ada, maka tak adalah dia semayang. Kalau orang ada semayang. Gitu. Tapi yang ni kena ingat lah, kalau pergi masjid kadang-kadang rumah tu tak semayang sunat, di masjid itu semayang sunat. Macam-mana itu dipanggil keberkatan masjid. Tapi jagalah hati, jaga hati, jangan dipanggil kerana manusia orang tak ada pun. Gitu. Kita bukan cara, nanti kita belajar cara macam mana kita nak lawan dia. Contohnya, kalau orang yang riak sangat, dia nak tunjuk ke orang sangat, maka kita beritahu dalam hati kita, kenapa ni kau nak sangat orang tengok ni? Dia bagi kau pahala tu. Gitu. Kena fikir. Itu cara mengubati. Jadi mula syaitan ni, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, syaitan ni mula dia kalau boleh tak nak bagi kita buat amal.
Dia tu buat apa amal ibadat? Tak payah buat lah. Kau umur panjang lagi. Kan nak mati besok. Dia nak suruh kita buat. Maka kita kata tak boleh lah. Ni wajib. Nanti bukan nak semua nak kodoh. Kodoh pun berdosa. Berdosa kan sengaja tinggal tu. Lepas tu kalau banyak sangat yang tak sempat pun tadi, tak layan. Tak layan. Kita buat perkara kebajikan. Yang wajib, yang sunat kita buat. Ini kita dah buat, maka syaitan dia kata apa? Dia kata alang-alang kau nak buat itu, buatlah depan orang ramai sikit. Kalau kita riak, nampak? Dia tak berjaya halang, tapi nak bagi hilang pahala. Dia suruh kita, kita pun jawab dengan syaitan. Buat apa tunjuk-tunjuk, bukan dia yang bagi pahala pun. Tak bagi apa pun untung, boleh tengok, boleh tak tengok ke. Kita pun buat, tak riak. Bila kita tak riak, dia buat apa? Syaitan. Dia kata jarang-jarang anak Melayu macam kau ni buat amal ibadat yang besar, yang banyak, yang susah ni. Tak ada orang tengok. Kau lah yang buat jangan. So kita pun bangga diri, rasa syok sendiri. Itulah kerja syaitan ni. Supaya yang pertama jangan kita buat amal kebajikan. Yang kedua kalau kita buat amal kebajikan tadi, dia nak runtuhkan pahala. Cara runtuh pahala itulah. Dengan cari-cari seperti tadi. Di setengah para ulama menceritakan kalau kita jenis ni, kalau datangnya dalam hati itu panggil cetusam, cetusam. Yang riak macam mana? Dia memang syok sungguh kalau orang tahu syok melekat. Kalau bila dia datang riak, kita pun tepis. Datang ujub, kita pun tepis. Itu cara ni. Semua cara tepis. Ini tepis. Kalau kita dah buat amal ibadat banyak dah sampai dengan nafsu mutmainnah tadi, tak payah tepis pun dia tertepis sendiri. Keadaan biasa kita kena tepis lah. Jangan kita rasa ini betul. Tu ceng kita lah. Nanti kita pun ceng. Bahaya tu. Itu para ulama bandingkan orang yang riak itu, ialah nak tunjukkan dia itu ada kelebihan. Dia tu banyak ibadat dekat dengan Allah Ta'ala. Itu nak tunjuk dia ada lebih lah. Kisahnya nak tunjuk ada lebih lah ni kisahnya. Dia kata ibaratnya ialah orang yang pergi ke pasar. Yang tak ada duit. Tetapi poketnya tebal poketnya. Di zaman dahulu dia tempat simpan duit ni dia macam uncang tu kan. Jadi sebut meletak dinar dalam tu. Jadi kalau orang ada duit banyak, uncang tu ada gemuk kan. Kalau kita pun ada beg duit. Beg duit tu tebal, menunjukkan banyak duit tu. Tebal. Kalau duit penipis kan. Tak ada duit. Tapi kadang orang kita ni kadang-kadang dekat banyak. Jadi dia satu bekas uncang dia besar. Dia buat macam mana? Banyak riak ni. Dia bubur batu lah. Bukan bubur duit emas, dirham. Dinar bukan bubur batu. Bubur batu dia pun dekat ujung pinggang ni. Nampak besar. Dia pergi dalam pasar. Dia ke pasar kemudian. Orang mau tengok banyaknya duit dia. Hebat ni, banyak ni dia. Semua orang puji. Dapatlah apa yang dia nak. Itu orang puji. Tapi boleh beli ke tak? Dengan mata tu. Tak boleh tu. Itu mana tak ada hasil. Riak-riak sangat. Tak ada hasil. Ni orang puji itu bukan boleh membeli. Batu saja dalam tu. Kita jangan terjebak. Itu penyakit-penyakit hati ni. Kita kena belajar nak bersih. Qala al-Ghazali, kata Imam al-Ghazali, Hujjatullah. Imam al-Ghazali namanya Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad At-Tusi, al-Ghazali, Abu Hamid. Dia itu kunyahnya Abu Hamid al-Ghazali. Lahir tahun 450, wafat tahun 550. Umur dia berapa? 450, meninggal dia 505, tahun 505. Umur dia 55 tahun. Satu orang yang sangat luar biasa. Jadi ma'rifatu hududiha wa asbabiha, dan mengenal akannya ini besar kemungkinan ini balik pada al-amradil qulub, pada penyakit-penyakit hati. Mengenal akan hudud ni makna ta'rif dari sini. Hudud ni makna istilah ilmu mantik.
Mengetahui takrif ni, makna apa makna riak? Kita kena tahu lah makna riak tu apa. Makna ujub, makna sombong, makna hasad, apa makna dia. Jadi kita tahu makna, maka kita boleh lah kenal dia dan kita boleh menjawab. Mengetahui akan takrifnya akan penyakit-penyakit hati tadi, wa asbabiha, dan sebab-sebab yang membawa orang itu sampai jadi berpenyakit itu, kena kenal lah sebab apa dia sampai jadi hasad dengki. Siapa dia jadi sombong? Siapa dia jadi pasal-pasal. Wa tibbiha wa ma'rifati tibbiha, maknanya mengetahui cara pengubatan, nak ubat macam mana orang dengki. Kalau kita punya penyakit dengki, macam mana nak ubati dia. Ni kena pergi belajar lah. Kalau orang zaman sekarang pergi konselor ni lah. Konselor. Bayar banyak. Ini konselor Imam Ghazali. Dia dahulu lagi konselor. Macam mana nak membersihkan dia. Nama ahli tasawuf ni bidang. Wa ilajiha, ilaj ni maknanya mengubati, sama dengan makna tibyah. Hukumnya fardu ainin, wajib. Fardu ain atau orang yang ada penyakit-penyakit tadi, yajibu ta'allumuhu, wajib mempelajarinya. Ini kepada semua orang. Fardu ain kepada semua orang. Dia kena kenal apa penyakit-penyakit hati. Kemudian dia kena kenal apa sebab-sebab dia dan apakah jalan untuk membebaskan diri dia atau mengobati dia iaitu penyakit-penyakit hati itu. Jadi penyakit dalam dunia ni dia orang panggil penyakit sebagai sebab untuk bawa mati, ya. Penyakit jantung, penyakit kencing manis, gout dan sebagainya, ini penyakit dunia menjadi sebab untuk mati. Bila sampai di akhirat dah tak ada lagi penyakit ni, tak ada. Tak ada lagi sampai di akhirat aku sakit jantung. Sampai akhirat aku sakit gout, sakit lagi heret kaki dia tak ada. Aku kencing manis tak ada. Itu menjadi sebab kepada menghapuskan dosa dan juga menjadi sebab kepada untuk kita tinggalkan dunia ini. Menjadi sebab pada ajal. Di akhirat dah tak ada. Tapi ni penyakit ni berat. Hasad dengki ni membawa sampai akhirat. Menghilangkan pahala ada sampai di akhirat. Oleh kerana itu, kalau kita sanggup berhabis duit sampai berpuluh-puluh ribu untuk berubat penyakit kencing manis, penyakit gout, penyakit jantung, penyakit fizikal ni, patutnya kita habiskan ratus-ratus ribu lagi untuk ubatkan penyakit hati. Kenapa masa kau sampai negara kita yang tu tak pandang besar, tak tahu kerugian yang kita alami hanya sebab kita membawa penyakit itu sehingga mati. Penyakit tadi hilang, itu lebih kurang. Tazkirah. Wal badani dan yang jenis yang zahir pula, maka cara membersihkan ni imma bil ma'i, sama ada dengan air, basuh najis dengan, atau bil turab. Kadang-kadang dengan apa nama menghilangkan ni maknanya bila badan ni itu maknanya termasuk juga hadas ni. At-turab maknanya at-turab apa nama ni tanah, tanah itu tayammum. Kalau ada besar ada kecil, ya. Tayammum cukup syarat dia, maka boleh bertayammum ganti air. Au bihima, menggunakan air dan juga menggunakan tanah sekaligus. Fi ulughil kalbi, dalam kisah apa nama ni bekas yang dijilat oleh anjing. Jadi kena basuh. Jadi kalau kita panggil samak, samak ni sebenarnya yang daging apa nama ni yang samak kulit tu, samak itu mana samak dalam bahasa Melayu. Itu basuh, tapi cuma basuh 7 kali. Orang kita panggil samak. Basuh 7 kali disertai dengan satunya basuhan yang bercampur dengan tanah. Atau bi ghairihima, ataupun membersihkan juga tetapi dengan yang selain daripada air dan juga selain daripada tanah. Seperti apa? Seperti orang panggil beristinja dengan batu ataupun dengan tisu. Jadi tak ada air, tak ada tanah, tapi dengan batu. Itu pun apa namanya apa panggil wasailut taharah lah tu. Wasailut taharah. Kal hidri fid-dibaq, seperti benda-benda yang tajam di dalam kita menyamak kulit. Benda tajam, ni kita rasa macam makan daging, itu maknanya rasa tajam. Bukan pisau tu tajam, tu hiris.
Ini menghil juga tapi rasa perasaan ingat. Itu makna tajak. Itu seperti apa ni? Seperti apa nama ni, najis burung merpati, yang digunakan untuk menghilangkan apa nama ni, daging dan juga darah-darah pada kulit tadi supaya apa nama ni, jadi berulang yang baik. Au binafsihi, itu boleh termasuk dalam kategori menjadi bersuci, iaitu jadi suci dengan sendiri, tak ada campur tangan daripada orang lain. Kan qilabil khamri khallan, seperti bertukarnya arak. Arak tadi yang diperang tadi, masa dia mabuk, dia berangkat mabuk, dia jadi arak, kemudian dia dah jadi cuka. Khallan, dah bertukar menjadi cuka. Jadi itu pun suci lah, sudah berlaku proses taharah. Jadi kata dia, ada yang jenis taharah itu taharah najis dengan hadas. Ini yang bahan dalam fiqh. Kemudian yang orang panggil al-qalbi itu bahan dalam ilmu tasawuf. Bahan dalam ilmu tasawuf. Jadi dia ada kaitan yang dapatlah di antara fiqh dan ilmu tasawuf. Kata Imam Asy-Syafi'i, faqihan, dalam satu syair lain, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Ahli fiqh dan ahli sufi ini kena jadi jangan satu saja, mesti jadi dua-dua. Faqihan atau sufiyan, fakun laisa wahidan, ini menjadi satu saja. Menjadi satu saja. Aku nasihatkan apa nama ni, fa inni bihaqqillahi iyyaka ansahu, dan aku sungguhnya dengan nama Allah Ta'ala, aku bersumpah dengan Allah Ta'ala, pada engkau aku nasihatkan, janganlah engkau jadi satu lagi, jadi dua-dua. Apapun, jangan jadi satu lagi, jadi faqih dan jadi juga sufi. Fadzalika qasim, fadzalika qasim lam yaduk qalbuhu tuqa. Yang jenis ahli fiqh saja itu, mereka itu jadi hati dia keras, tidak tahu rasa bertakwa pada Allah Ta'ala sepatutnya. Ada kira nak lepas zakat wajib 40 ekor kambing wajib keluar zakat. Jadi dekat-dekat nak keluar zakat, dia pun jual. Jadi dia tak cukup apa? Tak cukup nisab. Tak cukup nisab, maka tak kena zakat. Ini melarikan diri daripada zakat dengan berhelah fiqh. Waktu semayang, contohnya semayang waktunya hujung sampai bila, maka dia sengaja melambat-lambat. Tak apalah, harus lagi berfiqh ni, tapi dia bilang banyak fadilah. Itu segi fiqh. Tapi dalam segi tasawuf dia menggalakkan awal, menggalakkan yang terbaik ni. Itu tasawuf tu Okey. Itu sebab menjadi ahli fiqh saja. Jadi ahli fiqh saja, ahli pandai berhelah. Jadi fiqh ni boleh, dia cari jalan boleh, tapi tak ada takut pada Tuhan. Wa hadha jahulun kai fadul jahli yasbuhu wa yadul masbuh. Ada hak ni pula, hak mana? Hak ahli tasawuf yang tidak belajar fiqh. Jahulun, orang jahil. Dia jahil, tak tahu mana syarat. Mana tu tak tahu. Jadi orang yang semayang nampak, dia kata jadi kafir. Tak pasal. Kita tak kena batas dia bila orang jadi kafir, bila anak yang fasik tak boleh lagi. Ini lah hukum dia ada lagi. Jadi dia cepat-cepat. Orang yang tak bangun semayang malam, dia kata yang ini berdosa. Tak boleh, tak kena hukum. Itu perkaranya sunat. Sunat. Jadi mana kita nak kata dia itu berdosa. Jadi nak suruh jadi, nak orang panggil nak dekat sama dengan Allah Ta'ala. Jadi tak tahu batas-batas. Mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, mana yang wajib, mana yang sunat, tak tahu. Kadang-kadang buat satu benda, buat asal jadi saja, tak apalah kerana Allah Ta'ala. Tapi tak cukup syarat, tak cukup. Wahada, kata dia, wahada jahulun kan fadul jahli yasbu. Bagaimana kau orang yang ada sifat jahil itu boleh mengelokkan urusan manusia. Dengan itu kau menjadi dulu. Itu kau kena jadi orang ahli fiqh. Dan kau menjaga hati kau itu Allah Ta'ala, kau menjadi sufi yang boleh tidak keras hati
fiqh dan tasawuf dia bersekali. Kita kata dahulu termasuklah belum boleh tidak kita ya. Jadi sampai di situ saja. Allah manfa'na bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa jammilna bil afiyah wa akrimna bit taqwa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.